Murid sekalian, hari ini cikgu akan buat ulang kaji tentang tata bahasa kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri dibahagi kepada 3. Okey, kita tengok yang pertama, namanya kata ganti nama diri pertama. Pertama biasanya first person, maksudnya saya, me or I. So yang pertama kita tengok sini, saya ataupun aku. Lepas tu kami. Okey. Kami biasanya diguna semasa penutur dan temannya. Contohnya, the person who speak and their friends. Kita guna kami. Contoh yang dibagi di sini, Siti dan Nini berkata kepada Lia, kami baru sahaja balik dari sekolah. Di sini Siti dan Nini baru balik dari sekolah. Tiada kaitan dengan Lia. Lia hanya mendengar sahaja. So di sini dia guna kami. Okey, satu lagi ialah kita. Kita maksud dia orang yang bercakap, the person who speak, dan orang yang mendengar, the person who listen. They are both related. Kedua-dua penutur dan mendengar tu berkaitan. Jadi guna kita. Okey, seterusnya kita tengok kata ganti nama diri pertama yang digunakan di istana. Contohnya beta. Beta hanya diguna untuk raja ataupun sultan. Only for the king or the sultan. Contohnya, laksanakan perintah beta itu dengan segera. Raja Melaka bertitah. So, kalau Raja Melaka, dia panggil diri sendiri beta. Hanya untuk raja dan sultan. Okey, yang kedua, patik. Patik hanya semasa bendahara ataupun Hans family ataupun laksamana ataupun panglima. Semasa mereka bercakap dengan sultan atau raja, mereka akan panggil diri sendiri patik. Contohnya, segala perintah tuanku akan patik laksanakan, kata Hang Tua. Sebab ada perkataan, sebab ada Hang Tua di sini. So, Hang Tua di depan raja atau sultan, dia akan panggil diri dia patik. Okay, seterusnya hamba. Hamba digunakan oleh orang biasa. Contohnya orang-orang yang lain daripada bendahara, Hans family, laksamana atau panglima, mereka akan panggil diri sendiri hamba kalau berhadapan dengan raja atau sultan. Jadi kita tengok contoh di sini. Hamba telah banyak melihat corak hidup manusia, kata pengembara itu kepada bendahara Melaka. Okey, seterusnya kata ganti nama diri yang kedua. Kata ganti nama diri yang kedua pula adalah you, Y-O-U. Dan kita ada 4 jenis you dalam bahasa Melayu. Yang pertama kita tengok di sini, anda. Anda diguna when you didn't see the person. When you don't see the person but you have to talk to the person, jadi guna anda. Lepas tu kita ada awak dan kamu. Awak dan kamu diguna when you are facing the person. When you talk to someone face to face. Boleh guna awak ataupun kamu. Kamu adalah yang untuk lebih hormat. Lepas tu engkau. Engkau biasanya kita guna hanya untuk orang yang rapat dengan kita ataupun kepada Tuhan. Kita akan guna engkau. Okey, satu lagi ialah kalian. Kalian digunakan untuk ramai, which mean it is all of you. Contohnya, mengapakah kalian ingin berjumpa saya? Tanya ketua kampung kepada anak buahnya. So, ketua kampung is asking all the villagers, why you want to see me? So, dia akan panggil semua orang kalian. Okey, kata ganti nama diri kedua yang digunakan di istana termasuk yang pertama, tuanku. Digunakan apabila bercakap dengan sultan. So kami akan panggil, kami tak boleh panggil sultan ataupun raja. So kita akan kata
Tuanku, ampun tuanku, sembah patih harap diampun, kata Tun Perak kepada Sultan Melaka. Okay, seterusnya, kata ganti nama diri ketiga, which means is the third person. So, contoh dia ada dia ataupun ia untuk orang biasa. Contohnya he or she. Seterusnya, nya, NYA nya. Yang ini biasanya digunakan di belakang dan maksud dia his or hers. Contohnya bukunya, his book. Keluarganya, her family. Satu lagi beliau. Beliau digunakan untuk orang yang dihormati seperti pemimpin ataupun guru. Dan satu lagi ialah mereka. Mereka untuk ramai orang. They, T-H-E-Y, they. Dan kata ganti nama diri ketiga yang digunakan dalam istana adalah baginda. Okay, baginda biasanya kita refer kepada sultan ataupun raja yang sama, tapi digunakan sebagai dia. Contohnya baginda, he is. Baginda ialah Sultan Brunei yang terkenal. Baginda ialah Sultan yang sangat baik. Okay, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.